Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung PDPR kita dengan mata pelajaran ilmu ibadat, solat jamak dan qasar. Awak boleh buka muka surat 61. Okey, jom kita tengok apa dia solat jamak dan qasar. Okey, solat jamak artinya menghimpunkan dua solat fardu. Solat fardu tu yang awak buat 5 kali sehari tu, awak himpunkan dua, maksudnya satu kan, laksanakan dalam satu masa, satu waktu. Okey, tengok pula erti solat qasar. Solat qasar ialah memendekkan solat fardu 4 rakaat menjadi 2 rakaat sahaja. Yang 4 rakaat punya solat je yang boleh qasar. Menjadi 2. Qasar tu maksudnya pendek. Okey, jom kita tengok bahagian solat jamak. Bahagian solat jamak ada dua, iaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim adalah solat jamak yang mendahulukan. Maksudnya belum sampai waktu tapi awak dahulukan dia. Okey. Yang kedua jamak takhir, iaitu mengakhirkan. Okey. Kita tengok jamak takdim dulu yang pertama. Jamak takdim menunaikan solat fardu asar dan zuhur dalam waktu zuhur. Maksudnya waktu asar ni belum masuk lagi. Awak solat pada waktu zuhur. Itu jamak takdim. Okey, bila kita cakap pasal jamak takhir pula, jamak takhir ialah menunaikan solat zuhur dan asar dalam waktu asar. Maksudnya awak tak solat zuhur pada waktu zuhur, awak solat zuhur pada waktu asar. Okey. Maghrib dan isyak pun boleh dijamakkan. Ni soalan tertinggal ni. Okey, maghrib dan isyak kalau jamak takdim dekat waktu apa? Maghrib ke isyak? Ya, waktu maghrib. Tapi kalau jamak takhir, awak solat maghrib dan isyak dalam waktu isyak ke maghrib? Betul, isyak. Okey, jom kita tengok dalil, awak boleh baca sendiri. Okey, syarat-syarat solat jamak dan qasar. Okey, kita tengok syarat untuk solat jamak takdim. Solat jamak takdim maksudnya mendahulukan solat. Okey. Yang pertama, solat ditunaikan secara tertib dengan mendahulukan solat zuhur dahulu, kemudian baru solat asar, ataupun solat maghrib dulu baru solat isyak. Contohnya, awak nak pergi contoh daripada Johor nak pergi KL. Nak pergi KL kan, nak pergi KL. Contoh dari Johor nak pergi KL. Dari Johor nak pergi KL lebih kurang dalam 300 km macam tu. 300 km. Okey, dia dah lebih daripada 89 km. Maksudnya boleh untuk jamak dan qasar. Okey. Awak keluar waktu pukul 2 petang. Masa tu dah dalam waktu solat zuhur. Tapi awak anggar-anggar confirm lah tak sempat sampai untuk waktu asar. So awak niat dekat rumah, awak dah niat dalam hati awak nak solat jamak qasar, jamak takdim qasar untuk solat zuhur dan solat asar. Maksudnya awak solat zuhur, awak solat asar pada waktu zuhur. Okey, faham? Ataupun waktu maghrib pada waktu isyak pada waktu maghrib. So awak boleh solat. Tapi solat maghrib boleh tak 2 rakaat qasar? Tak. Maghrib 3 rakaat tak boleh qasar. Tapi isyak boleh qasar. Okey. Yang kedua, awak tengok berniat menunaikan jamak takdim di dalam takbiratul ihram solat pertama. Okey, yang nanti kita akan tengok niat solatnya macam mana. Dan yang ketiga, berturut-turut dalam kedua-dua solat jamak. Okey, kita tengok syarat-syarat jamak takhir pula. Jamak takhir yang pertama syaratnya mestilah berniat menjamakkan solat pertama kepada solat yang kedua. Contohnya tadi awak keluar rumah pukul 10. Belum lagi waktu zuhur. Belum waktu zuhur, tapi awak sampai ke destinasi awak tu waktu asar. Memang tak sempat, memang tak sempat solat zuhur. Jadinya sebelum awak gerak tu awak dah kena niatkan, aku ni tak sempat ni solat zuhur. Aku kena jamak takhirkan. Maksudnya waktu asar nanti baru solat zuhur. Tapi yang pasti awak kena niat lah. Dan yang kedua, masih dalam keadaan musafir. Okey. Maksudnya masih dalam, awak belum sampai destinasi awak lagi, awak boleh jamak takhir. Okey. Syarat solat qasar. Kita tengok yang pertama, qasar ni maksudnya pendekkan. Pendekkan. Okey, yang pertama, perjalanan yang diharuskan syarak bukan bertujuan melakukan maksiat. Tengok kalau maksiat ni bukan yang macam yang kita tahulah, maksiat lah berduduk lah apa benda semua, tak. Maksiat ni adalah perkara-perkara yang buruk, yang tak elok. Contoh merompak ke, mencuri ke, ataupun buat jahat ke, nak pergi disco ke, nak pergi ni ke, tak boleh. Syaratnya. Okey, yang kedua, jauh perjalanan tidak kurang daripada 2 marhalah, iaitu 89 km. 89 km. Contoh macam kat awak nak pergi Batu Pahat, pergi Keluang, tak boleh lah. Tak boleh jamak lah. Okey, yang ketiga, tidak mengikut imam yang solat tamam, iaitu sempurna. Imam, kalau awak solat dekat masjid, awak singgah kat masjid kan, lepas tu awak pun nak solat jamak, awak solat jamak qasar, niat dalam solat jamak qasar, tapi
awak pergi ikut solat jemaah dekat surau, dekat masjid, tak boleh lah. Sebab dia orang solat sempurna, dia orang yang bermukim kat situ kan. Kita bermusafir. Okey, yang keempat, hanya solat 4 rakaat boleh dikosarkan, Zuhur, Asar, Isyak. Okey, seterusnya kita tengok perkara yang membolehkan solat jamak dan qasar. Yang pertama, musafir sejauh 2 mahala. Yang kedua, musafir yang bertujuan baik. Yang ketiga, tidak mengikut imam yang sempurna. Ni macam kita dah cakap tadi. Yang keempat, mengetahui syarat-syarat solat jamak dan qasar. Yang kelima, kekal di dalam tempoh musafir sehingga selesai solat kedua. Awak tak boleh sampai destinasi awak pun solat tak boleh lah. Awak kena, sebelum sampai awak dah kena cari tempat solat untuk tunaikan awak punya solat jamak dan qasar. Okey, solat qasar hanya boleh dilakukan pada solat fardu 4 rakaat saja. Solat subuh tidak boleh dijamak atau dikasarkan. Solat subuh awak kena solat lah 2 rakaat je pun. Okey, seterusnya, perkara yang membatalkan solat jamak dan qasar. Okey, bila tiba di tempat asal sebelum selesai solat kedua, maksudnya kalau awak sampai, maksudnya jalan masa tu clear je, awak sampai semua je, tiba-tiba dah sampai dah, tapi masih lagi ada waktu untuk solat asar, awak kena solat asar macam tu. Okey, yang kedua, berniat menetap di sesuatu tempat tanpa sebarang urusan melebihi tempoh 4 hari. Ni menetap tau, berniat menetap melebihi tempoh 4 hari. Tak boleh lah, batal lah solat jamak qasar, sebab hanya musafir saja yang dibenarkan untuk solat jamak dan qasar. Okey, kita tengok lafaz niat solat jamak dan qasar. Okey, bila awak solat zuhur nak qasarkan, untuk jamak takdim kan solat asar, maksudnya awak dalam waktu zuhur nak solat asar, kena solat apa dulu? Solat zuhur ke solat asar dulu? Bagus, solat zuhur dulu baru solat asar. Okey, kita tengok dia punya niat dia. Usalli fardhal zuhri majmu'an ilaihil asar qasaran lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat fardu zuhur majmu'an ilaihil asar, dihimpunkan kepadanya asar, qasaran. Qasar kerana Allah Ta'ala. Okey, bila dah solat 2 rakaat tu, bangun balik untuk solat asar pula. Okey, lepas tu niat dia usalli fardal asri qasran lillahi ta'ala, itu je. Lepas tu awak kena ada qasran ni. Qasran ni maksudnya pendekkan. Sepatutnya awak kena 4 rakaat kan. Awak tak payah sebut awak tak sebut rakaatai ni, tak ada. Qasran tu maksudnya dah 2 rakaat dah tu. Macam tu. Okey. Seterusnya, maghrib ke isyak, macam mana? Usalli fardal maghribi 3 rakaatin majmu'an ilaihi isya lillahi ta'ala. Okey, tengok, majmu'an ilaihi isya tak ada qasran kan? Sebab solat maghrib tak boleh qasar. Kena solat 3 rakaat. Lepas tu awak bangun balik untuk solat isyak, usalli fardal isya'i qasran lillahi ta'ala. Okey, macam tu. Okey, seterusnya kita tengok pula contoh lafaz jamak takhir. Jamak takhir maksudnya awak solat zuhur pada waktu asar. Waktu petang awak solat zuhur. Okey, macam mana niat dia? Okey, macam mana niatnya? Okey, usalli fardhu zuhri majmu'an ila asri qasaran lillahi ta'ala. Ila. Kalau yang tadi ilaihi. Tengok beza. Kalau qasran pula. Kalau takdim ilaihi. Kalau takhir ila. Tak ada hi. Ingat. Ila asri qasran lillahi ta'ala, saja aku solat fardu zuhur dihimpunkan kepada asar qasar kerana Allah Ta'ala. Lepas tu yang kedua pula, usalli fardu, ini untuk solat asar, usalli fardu asri qasran lillahi ta'ala. Ini tak ada masalah lah. Biasa solat yang pertama tu awak kena niat betul-betul. Okey, tengok pula untuk solat maghrib dan isyak. Waktu apa? Waktu isyak awak solat maghrib. Macam mana? Awak tengok dulu, baca dia punya niat dia. Usalli fardhu maghribi 3 rakaatin majmu'an ila isya lillahi ta'ala. Ila. Kalau jamak takhir ila, kalau jamak takdim ilaihi. Okey, kalau solat isyak pula niatnya sama je macam biasa, usalli fardhu isya'i qasran lillahi ta'ala. Okey, Hikmah salat jamak dan qasar. Yang pertama, menunjukkan agama Islam itu mudah. Okey, kat mana-mana pun mesti kena solat. Tak kisah ada rukhsah, ada ada kemudahan untuk
orang menunaikan solat. Yang kedua, solat wajib ditunaikan walaupun dalam keadaan bermusafir. Menunjukkan yang apa-apa pun, walaupun musafir pun wajib menunaikan solat. Okey, yang ketiga, mengingatkan orang Islam itu sentiasa bersyukur. Dan yang keempat, memudahkan orang Islam bersolat di dalam apa jua keadaan. Okey. Ni awak boleh bacalah. Okey, ni rukhsah ialah keringanan yang diberi oleh Allah untuk beribadat seperti rukhsah puasa dan rukhsah solat. Okey, awak boleh jawab nanti soalan ni. Assalamualaikum.